Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, hari ini kita akan tengok pada bab pertama ataupun topik pertama, bahaya taktika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey, boleh dikatakan ini satu subjek yang sebenarnya tidak happy. Topiknya pun topik yang tidak happy lah. Mula-mula ni kita lebih kepada kita nak mengenal, kita nak flashback, kita nak menghayati sebenarnya apa yang telah berlaku di sekeliling kita sebenarnya. Sebab tu yang pertama ni dia bentuk penghayatan. Penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. So kita tengok apakah kontennya. Okey, yang pertama sinopsis daripada topik ni, sebab topik ni sebenarnya kita akan serta hari ni jugalah sebenarnya ataupun minggu ni. Okey, sinopsisnya etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun tahap penghayatannya berbeza. Berbeza maksudnya mungkin dalam kalangan dia berbeza mengikut tempat. Ada yang berada di bandar tahap penghayatannya lain berbanding dengan yang berada di kampung, yang berada di taman-taman perumahan. Begitu juga tahap penghayatannya akan berbeza mengikut kaum. Okey, mengikut kaum dan juga akan berbeza mengikut negeri. Tak mustahil. Okey, dan juga dipengaruhi, dan perbezaan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Okey, nanti kita tengok lagi. Ustaz baca dulu secara umum. Penghayatan etika dan peradaban Malaysia boleh dihuraikan dan dipahami mengikut acuan Malaysia, mengikut cara kita lah. Mengikut cara kita berdasarkan susu masa evolusi sejarah. Yang mana sebut acuan Malaysia berdasarkan susu masa evolusi sejarah, maksudnya sejarah yang berlaku di negara kita, di Malaysia sebelum inilah yang membentuk acuan kita pada hari ini. Okey, yang mana kalau ikut garis masa sejarah tu, kita ada pertama prakolonial, yang kedua kolonial dan yang ketiga paskolonial. Ada tiga. Prakolonial sebelum penjajahan, kolonial masa penjajahan, pasca kolonial selepas terjajah dah melepas merdeka. Okey, sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden. Okey, etika cara moden diperkenalkan, diberitahu, dimaklumkan dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya pada era prakolonial, prakolonial sebelum Eropah masuk, sebelum penjajah masuk dalam alam Melayu, di tanah Melayu kita ni, konsep yang digunakan pakai ialah adab dan adat. Sebelum masuk nama etika ni dah ada adab perkahwinan macam mana pada masa tu, adab bersunat macam mana, kita tengok nanti. Dan termasuklah adat istiadat di istana dan juga adat resam kaum Melayu terutamanya pada ketika itu, yang mana merupakan sebahagian daripada bentuk etika pada ketika itu telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika, tradisional dan moden. Tradisional di zaman yang sebelum penjajahan, kemudian masuk penjajah kita panggil moden, telah tergarap, telah terpadu pada era pasca kolonial. Maknanya zaman alam Melayu sebelum penjajah, kemudian masuk penjajah pun memperkenalkan dia, kemudian dia pun bergabung. Lepas bergabung, penjajah pun keluar. Lepas penjajah keluar pun orang kita sendiri pun membentuk acuan kita sendiri yang membentuk, dipanggil pasca kolonial. Yang mana sedikit dia jadi satu budaya, satu adab yang semua orang tahu. Okey, penekanan terhadap penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Inilah kekuatan khusus penghayatan etika dan peradaban. Maknanya kita nak fokus balik, kita nak tengok balik, kita nak menghayati balik macam mana idea-idea, proses-proses, praktis etika dan peradaban. Kita nak hidupkan balik. Kita nak hidup. Benda dah tahu tapi kita nak hidupkan balik dan kita cuba amal balik. Okey, so kita tengok pembentukan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia ni. Inilah dia terdiri daripada tiga yang saya sebut tadi. Prakolonial iaitu zaman tradisional, ada adab, ada istiadat, ada adat resam. Kemudian masuk penjajah dipanggil kolonial yang dikatakan moden. Dia membawa etika, contoh etika mesyuarat sebagai contoh, etika pemakaian yang dibawa oleh mereka.
etika pergaulan, etika pertuturan, etos, etiket. Nanti kita tengok etos dan etiket ni apa, beza dia dengan etika. Kemudian selepas penjajah keluar, masuklah satu era baru dipanggil pasca kolonial, iaitu dipanggil gabungan moden dan tradisional yang membentuk etika moden pada hari inilah, yang bergabung ada adab, ada adat istiadat, ada adat resam, ada etika yang baru, ada etos, ada etiket. Okey, so dalam kita nak menghayati ni, kita menghayati berdasarkan sejarah yang telah berlaku di negara kita yang tadilah. Okey. Kemudian kita tengok struktur sosial di sekeliling kita, masyarakat. So itu kita, mungkin kita pergi atas lagi, kita tengok negara kita macam mana, masyarakat kita macam mana, pasaran macam mana. Yang mana dari sini masyarakat kita membentuk biografi itu sama ada dalam bentuk individu macam mana, keluarga macam mana, komuniti macam mana. Contoh mudahlah, awak punya family adalah terbentuk daripada sejarah family awak yang dahulu. Okey, Melayu dengan cara Melayu, India dengan cara India, Cina dengan cara Cina. Yang mana Melayu yang ada pada hari ini, contohlah, tak kisahlah siapa-siapa, dia terkesan peradaban dan etika yang ada dalam family tu, dia terkesan dengan sejarah dan sekeliling mereka. Mungkin keluarga dia duduk di sebuah taman yang bergaul dengan Cina, bergaul dengan India. Ada setengah orang duduklah satu kampung tu kampung semua Melayu. Okey, ada satu orang Melayu ataupun seorang Cina ni pula, dia duduk di kawasan bandar yang mana dia hidup sesama masyarakat Cina, dan kadang-kadang ada orang Melayu. Ada juga masyarakat Cina yang berada di bandar dan bergaul dengan masyarakat Melayu yang ada di bandar tu juga. Contohnya, ada setengah bandar, dia bukan Cina saja. Ada Cina, ada Melayu. Ustaz sebut contoh di Kelantan, Terengganu, kita ramai, kita Melayu dengan Cina tu lebih kurang saja kalau kat bandar lah. Walaupun kita akui Cina ramai. Tapi di setengah tempat, Cina mendominasi, masyarakat Cina mendominasi. Itu sebagai contoh lah. Maknanya, dari antara satu tempat dengan satu tempat tu berbeza. Bagaimana dia acuan etika dan peradaban di tempat tu. Tapi dinamiknya banyak-banyak ni pun tetap di bawah acuan peradaban Malaysia. Okey, kita tengok lagi. Okey, dalam topik ini kita nak bina kerangka pemikiran kita nak menganalisis perhayatan masyarakat kita, perhayatan kita semualah. Kita, awak semua, bukan orang lain dah, kita, awak. Macam mana nak menghayati etika dan peradaban. Kalau susah sangat nak faham macam mana kita nak menghayati adat resam kita lah, budaya kita. Okey. Contohnya kalau berlaku kematian, apa yang kita kena buat. Kalau ada berlaku majlis open house, macam mana kita nak tu, orang bagi makanan kepada kita, adakah kita nak balas balik, benda-benda macam tu. Jiran kita pakaiannya, contoh dia ni outspoken, jenis tu macam mana kita nak menghadapi, kita nak menjaga hati jiran macam mana. Itu semua adalah bentuk perhayatan etika. Kita nak best practice lah. Okay, kita nak best practice balik apa yang kita boleh buat berdasarkan etika ni. Okey, so hasil pembelajaran selepas kita belajar topik ni, kita boleh jelaskan, awak semua boleh jelaskan lah apa sebenarnya gaya, apakah dia sebenarnya kerangka pemikiran di sebalik perhayatan etika dan peradaban, apa sebenarnya yang kita nak. Okey, apa yang kita nak cuba hasilkan, apa yang kita cuba nak, apa nak sebut, kita boleh faham lah daripada keseluruhan subjek ni. Okey. Dan yang kedua, course learning outcome-nya dipanggil learning outcome adalah untuk menganalisis etika dari segi individu, keluarga, masyarakat, negara. Yang tadilah perbezaan individu. Awak semua satu kelas kan, sebagai contoh 30 orang ke 34 orang, berasal dari ataupun terbentuk daripada 34 individu yang berbeza. Bukannya dua individu yang berbeza, dua individu yang sama, ada 3 individu yang sama, tidak. Mesti ada perbezaan. Yang mana perbezaan ini ditentukan oleh keluarga, macam mana dia lahir dari keluarga yang macam mana. Kemudian keluarga ni, kita compare pula keluarga dengan satu keluarga yang lain pun ada cara, ada approach, ada pendekatan, ada budaya yang berbeza antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Itu pun tengok balik pada bagaimana dia hidup, dan hidup dalam masyarakat yang macam mana, macam tadi saya sebut. Mereka yang hidup, mungkin masyarakatnya hidup bercampur antara kaum, berbeza kaum.
Ustaz bagi contoh mudah satu lagi. Ustaz di Terengganu, Ustaz membesar dalam satu masyarakat Melayu. Jarang jumpa Cina. Memang tak jumpa Cina. Kalau jumpa Cina, kau tahu kat mana? Kat sekolah je sebab cikgu Cina. Itu je. Adapun dalam masyarakat, memang kita tak pernah mengenal. Bukan tak pernah mengenal. Jaranglah kalau jumpa pun kalau nak beli kat bandar. Tapi dalam kehidupan di kampung kami tak bergaul. Tak ada pun. Okey. Tapi bila Ustaz membesar, Ustaz pergi terus ke bandar-bandar, pergi ke tempat ni, pergi ke tempat ni. Oh, contoh Johor. Johor boleh hidup dalam sesetengah tempat, mereka bergaul, Cina, India, Melayu. Macam jiran yang rapat lah. Macam seolah-olah kalau Ustaz tadi di Terengganu, Melayu-Melayu ni kita faham lah. Kita ni, kita gaul rapat lah. Tapi kata tempat lain, dia Melayu, Cina, India bergaul macam biasa. Seperti mana orang Melayu di negeri Kelantan dan Terengganu ni bergaul sesama Melayu. Itu nantinya berlaku. Itu contoh di Terengganu, itu Ustaz. Awak lain pula. Contoh kalau di Kelantan kita ada Cina yang makan budu, boleh cakap tu Cina di Kelantan. Belum lagi di Kedah, belum lagi di Perak, belum lagi di KL. KL lagi lah. KL kalau setengah tempat yang ideal, memang Cina ini Melayu ni memang ngam. Satu komuniti yang satulah, kuatlah senang cerita. Okey. Okey, seterusnya pengenal etika, kandungannya, pengenal etika dapat-dapat, susun masa etika dapat-dapat berdasarkan pra-kolonial, kolonial dapat pasca kolonial, kerangka menganalisis etika dapat-dapat acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi, payatan etika dapat-dapat mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat, lokal dan global. Seterusnya payatan etika dapat-dapat mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Semua ni secara umumnya Ustaz dah terang tadi, Ustaz rasa Ustaz harap Ustaz dah boleh tarik apa yang sebenarnya kita nak daripada subjek ni, dan kalau ikut kandungan ni secara umum Ustaz dah terang lah sejak satu dah tadi. Okey, so kita pergi lagi. Okey, pengenalan etika. Apa itu etika? Etika ni dia sangat dampak sangat penting. Kenapa dia penting? Contoh, dia berkait dengan kepribadian tinggi. Okey, kepribadian tinggi maknanya seseorang individu perlu ada kepribadian yang tinggi untuk membentuk masyarakat yang baguslah, yang beradab lah. Dia menghormati orang tua, dia menghormati jiran, dia menghormati profesi orang lain. Okey. Okey, kemudian saling menghormati yang tua, yang muda menghormati orang tua, yang tua menyayangi orang muda, jiran menghormati jiran yang lain. Okey, orang bawahan menghormati ketua. Okey, ada itu semua ada benda. Kena hidup harmoni yang tadilah. Hidup harmoni, tidak ada sifat dendam, sifat yang bersangka buruk. Kena bersangka baiklah. Kita kena bersangka baik kalau dalam agama Islam kita ada. Okey, yas'alunaka 'anil zon inna ba'dadh zanni ism. Okey, dalam Islam sangat-sangat menggalakkan supaya umat dia tidak bersangka buruk. Kerana dalam sangkaan itu terdapatnya dosa. Maknanya elakkan. Kita hidup harmoni. Okey, berlapang dada sebagai contoh. Kalau ada orang buat kat kita, sabar dah berlapang dada. Dan kita doa, kalau dalam Islam kita sarankan benda tu. Tapi mungkin ada orang kata, Ustaz, sabar pun ada batasnya dia. Memang ada batas, tapi dia ikut saluran yang betul. Bukannya kita mengambil tindakan sendiri. Itu contoh. Okay, sebenarnya kenapa pentingnya etika ni? Sebab kita boleh bina negara bangsa kita yang ideal, yang aman, yang kita hidup pun aman, kita hidup pun selesa, kita hidup pun dah rasa, yang penting selamat lah Ustaz, selamat. Sebab kalau dalam jiran komuniti yang saling mengambil berat antara satu sama lain, insyaAllah kalau berlaku apa-apa, kepercayaan kita, keyakinan kita, contoh kalau seorang tu nak pergi travel, tinggal rumah dia, jiran-jiran ambil berat, jiran-jiran akan take care. Seperti mana kalau orang dahulu ada budaya macam tu. Okey, seterusnya. Apakah itu adab? Adab mengikut bahasa. Sebenarnya kalau nak tegang satu-satu ni dia terlalu epistemologi, maknanya kita nak cerita. Kita bukan nak cerita kena faham apa itu adab. Kita nak, sebab benda adab ni awak dah tahu. Awak tengok contoh gambar tu lah. Tengok contoh gambar tu. Okey. Tengok contoh gambar. Maknanya awak sendiri, gambar pun sendiri awak dah tahu apa itu adab. Budi baik. Buat benda baik. Okey. Buat benda baik. Tak beradab, buat benda tak baik. Itu je beza dia. Tu tengok gambar tu. Gambar pertama yang beradab, gambar kedua tidak beradab. So mana awak nak?
Nak beradab ke nak tak beradab? Awak nak orang beradab ke awak nak orang tak ada beradab? Dan awak rasa awak perlu beradab pada orang ke ataupun awak tak perlu beradab dengan orang lain? So benda tu dah menjawab apakah itu adab. Okey, seterusnya adab kesan. Okey, adab kesan ni mungkin dia agak dia macam dia bawaan orang dahulu. Okey, adab ni kita cerita adab ni macam ni lah. Kita tengok gambar tu boleh faham lah sebenarnya. Dan tak tengok gambar pun compare dengan kehidupan masing-masing lah. Dia dengan cara India, Cina dengan cara ini, Melayu dengan cara Melayu. Ni adab perkahwinan, adab pertunangan, adab bersunat, adab berkhatan, adab apa lagi? Adab. Okey, kita katakan benda tu adalah berbentuk tradisi tradisi mengikut kaum. Okey, sebab kita masih lagi dalam peringkat pra-kolonial sebelum penjajahan. Mana kita kata hak ada dah. Okey, adab apa lagi? Adab orang bersalin, adab orang bersalin macam mana? Adab berpantang. Okey, macam-macam lah sebenarnya. Adab berpakaian, pakaian Melayu ni macam mana. Mungkin ni orang Melayu bila sebut adab, dia dah campur dengan Islamik. So pakai tudung. Kalau dulu mungkin tak ada tudung, pakai baju kebaya, baju kurung. Benda tu adab lama dah, tu pakaian. Itu juga kaum India, dia ada adab kahwinan dia, cara dia. Adab perayaan dia dah ada adab dia macam mana. Kan? So semua tu dia berkait dengan tradisi. Tradisi. Okey. Seterusnya kita adat istiadat ni lebih kepada royal lah. Lebih kepada adat istiadat. Sebab tadi kita dah sebut adat, kita pergi pada adat resam. Bila pada adat resam ni, adat istiadat ni lebih kepada sesuatu yang agak rasmi lah. Kalau macam ni adat budaya dalam masyarakat yang mungkin orang biasa buat. Tapi adat istiadat ni lebih kepada peringkat pemimpin, peringkat yang rasmi lah. Contoh, biasa kita sebut adat istiadat ni, adat istiadat pertapalan, adat istiadat mengadap tuanku. Itu contohlah. Bagi Ustaz, adat resam ni lebih kepada masyarakat biasa, adat istiadat ni lebih kepada yang berada di istana ataupun di golongan bangsawan. Ada adat istiadat dia. Okey. Okey, benda ni nanti awak buatlah dalam satu, Ustaz akan bagi Google Form, awak jawab di situ. Setiap orang kena jawab lah. Tapi tak semesti soalan ni, Ustaz bagi soalan lain lah. Okey, apakah itu etika? Etika ni ialah dia adalah ketika baca dari segi bahasa, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak, adab, sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Ini adalah mengikut edisi Kamus Dewan. Okay, kita tengok sosiologi. Kalau bahasa ni mungkin orang tak nak tengok. Kita tengok sosiologi. Dia ni sosiologi, biasa orang kebanyakan tengok lah. Apakah itu etika? Ialah satu standard. Satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah menjelaskan apa sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Okey, so Ustaz nak sebut pun kita nak faham, kita boleh faham macam ni lah. Kalau sebut kod, kalau etika dia ada biasa kod etika. Okey, kalau kita tengok gambar tu kod etika kejururawatan. So dia kena dahulukan passion yang macam mana, dia kena dahulukan kerja yang macam mana, dia tidak boleh adalah kod-kod etika tu contoh kod etika dalam bekerja. Kita kata standard menyeluruh dalam pekerjaan nurse. Belum lagi kod etika kedoktoran, belum lagi kod etika peguam, kod etika hakim, kod etika pensyarah sebagai contoh lah. So benda-benda yang beruniform dia ada kod etika kepolisian. Itu berbentuk satu standard menilai apa yang benar, apa yang betul yang perlu dilakukan oleh mereka yang terlibat dengan bidang tu. Belum lagi kod etika berpakaian. Contoh awak nak masuk kuliah, apa kod etika dia? Tu kita panggil standard yang mana betul, yang mana salah. Bila sebut kod etika begini, mana selain pada itu dia adalah salah lah. Okey. Tu tak boleh faham, nak boleh faham gitulah. Awak banding macam apa yang awak hadapi lah. Kod etika ada sekeliling kita. Okay, etosnya apa? Etos ni dia ciri sesuatu bangsa, ciri sesuatu budaya daerah. Contoh, pelukis Malaysia boleh masukkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan etos masyarakat. Apa maksud dia? Bangsa, ciri masyarakat. Dia membentukkan ciri budaya masyarakat. Etos ni maksud ciri budaya. Dia menggambarkan etos ni ciri bangsa tu. Okey. Ni kita boleh faham macam itulah. Okey, kita tengok yang sosiologi, iaitu etos ni bermaksud usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu. Keluarga, komuniti,
keluarga dan komuniti berserta berbeza secara etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asal negara atau bangsa. So, etos ni itulah. Nak kata awak ustaz pun kita jarang guna perkataan etos. Tapi awak nak faham, tengok etos tu yang pertamalah dari segi bahasa adalah berbentuk ciri budaya, ciri bangsa, sifat ataupun ciri bangsa. Tengok ayat tu lah, pelukis menghasilkan karya yang memaparkan etos masyarakat, memaparkan ciri budaya masyarakat, memaparkan ciri bangsa masyarakat dan negara kita. Maksud etos tu memaparkan, kita guna ayat yang tadi boleh faham. Okey, contohnya contoh kita letak nama seorang lah sini. Siapa okey, Muhammad Nur Irfan memakai pakaian yang memaparkan etos masyarakat di tempat dia. Itu contoh etos. Mengenai etos. Okey. Kita pergi e-tiket. E-tiket ni bukan tiket jual kat stesen bas tu, bukan. Bukan sekadar tu. Tiket tu tiket. Ni e-tiket satu lagi yang online, bukan. Ni e-tiket ni kita faham ada dalam peraturan yang bukan kesopanan. Apa ni maksudnya? Okey, adat dan peraturan bukan kesopanan. Sekejap saya nak tengok. Dia ada tafsiran lain. Okey. Di sini. Tak apalah. So kita boleh skip lah kalau tak nak faham. Kalau tak pun boleh baca sendiri. Ustaz pun nak terang pun Ustaz pun tak kurang faham. So kita pergi benda banyak lagi yang lebih penting. Okey, susun masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Okey, sekejap Okey, di sini. Okey, kita pergi balik sorry. Okey, so susun masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Ni pun Ustaz dah tegang tadi. So kita cerita mula-mula ialah prakolonial. Okey, prakolonial. Okey, prakolonial ni inilah lebih kurang kita boleh katakan sebelum kedatangan kolonial telah wujud etika. Prakolonial ni sebelum kolonial telah wujud etika yang kita panggil adat resam, adat dan sebagainya. Kemudian pada masa itu pula, zaman sebelum kolonial datang pun kita pun sebenarnya dah ada asimilasi, dah ada pertemuan. Alam Melayu dah ada orang Cina datang, ada orang India datang kan. Contoh zaman Kesultanan Melaka, ada orang Cina datang, ada India datang. Kemudian barulah sikit-sikit tu datang orang Portugis nak membawa kepada kolonial. Tapi kita dah membawa, kita dah membentuk adat kita sendiri. Bukan sekadar orang Melayu di tanah Melayu, bahkan ada di sebelah tanah Jawa kan, sebagai contoh. Kemudian orang India, orang Cina datang. Bahkan dah berkahwin kan. Zaman Hang Lipo tu, zaman Kesultanan Melayu Melaka dah ada Hang Lipo berkahwin dengan Sultan Melaka sebagai contoh. Yang membentuk adat pada zaman tu. Okey, sebelum kolonial. Okey, prakolonial lagi dikenali sebagai zaman negara belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Dan etika pada zaman itu ataupun kita panggil adat itu telah terjemah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian. Formal atau tidak disebut sebagai adat sangat senang cerita yang tadilah kita cerita. Benda ni berulang-ulang beberapa kali ni. Itulah gambar-gambar tu memaparkan zaman sebelum kolonial. Kita panggil pra-kolonial ataupun tradisional. Okey, seterusnya zaman kolonial, zaman penjajah masuk. Okey, apa yang dibawa ataupun apakah yang berlaku? Mereka membawa masuk adat-adat baru yang dipanggil etika yang dibawa dah bentuk berpakaian. Orang dulu, orang Melayu kita pakai macam mana? Bila orang Mak Saleh masuk, penjajah masuk, dia bawa pakaian dia dan akhirnya tengok bangsawan kita, pembesar-pembesar kita pun ke arah pakai baju Melayu, pakai baju kok. Dulu pakai baju Melayu, sekarang pakai baju kok, bertali leher, bertopi sebagai contoh. Cara bercakap pun I, you, I, thank you. Ini dah campur-campur dah, ada dah sikit-sikit. Okey. Kita punya bahasa pun zaman Portugis masuk, kita belajar almari, karpu kan sebagai contoh. Masuk Mak Saleh ataupun Inggeris apa dia panggil dah ada perkataan-perkataan yang baru masuk.
Okey, kemudian cara makan. Dulu kita pakai tangan je. Sekarang orang penjajah bawa pakai guna garpu dan sudu. Okey, cara bagi tabik hormat itu dulu jumpa Melaka Sultan macam ni. Tapi Mak Saleh pakai mungkin mana macam ni, tunduk ataupun macam ni, macam lah. Itu kita panggil etiket yang dibawa oleh mereka. Okey, kemudian lepas tu dah penjajah bawa, dah keluar, kita panggil zaman pasca kolonial, yang kita panggil era kita sekarang lah. Masyarakat menerima variasi percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi macam-macam. Zaman global terbuka luasnya. Okey. Nilai etika develop bercampur bau. Wujud dalam sekitar formal dan tidak formal. Tengok bahasa yang dipakai lah, tengok cara dipakai, tengok pakaian dia, tengok apa alat yang digunakan untuk makan. Tak gambar tu sudah memaparkan, itu menggambarkan zaman pasca kolonial, makan orang Melayu menggunakan garpu, pakaian memakai pakaian orang baju kemeja bertali leher, bahasa pun bahasa rojak, dah campur. Okey, itu contoh susu masa berlaku membentuk etika dan peradaban kita pada hari ini. Cuma yang kita nak belajar ni ataupun kita nak tekankan juga ialah yang poin takhir tu, risauan kita ialah budi pekerti kita, tingkah laku dan budi bahasa kita merosot ataupun dah lupa dah apa yang sebenarnya yang bagus. Disebabkan kegagalan kita mempelajari etika dan peradaban negara kita sendiri yang asal tadi. Okey. Kerangka menganalisis etika dan peradaban mengikut Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Okey. Rasa slide tak banyak ni, tapi saya baca banyak tadi. Okey, tahap. Okey, Ustaz dah sebut dari awal-awal tadi, tahap penyataan etika dan peradaban berbeza-beza antara individu disebabkan oleh sejarah, disebabkan oleh struktur sosial masing-masing, komuniti masing-masing dan biografi masyarakat tersebut. So, kita tengok ini contohlah migrasi, mungkin orang Cina datang bawa budaya dia, India bawa budaya dia. Okey. So saya skip lagi. Kemudian jangan kata masyarakat biasa, golongan diraja pun menerima tempias juga. Macam mana penjajah datang, dia bagi kesan juga pada istana. Macam Ustaz sebut tadi, pakaian lah. Kita ada pakaian istiadat dan ada pakaian rasmi. Ada waktu tertentu pakai juga kot, pakai tali leher, memaparkan itulah pakaian rasmi di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, tengok Tunku Abdul Rahman pergi nak minta kemerdekaan, ada dia pakai baju Melayu. Tak pakai baju kot, pakai baju kot bertali leher. Itu contoh. Okey, penyataan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat lokal dan global. Okey. So ini yang kita sebut tadi, sesuatu individu dengan individu, keluarga dengan keluarga, komuniti, masyarakat adalah berbeza-beza. Tapi setiap satu peringkat ni mesti ada penyataan etikanya sendiri. Okey, individu dia ada etika dan peradaban, dia perlu tekankan, dia perlu amalkan. Okey. Sama juga dengan keluarga, sama juga dengan komuniti, sama juga masyarakat. Okey, kalau keluarga kita tengok family sana bagus, anak-anak dia mau mati mak ayah dia bercakap lembut saja. Okey. Dengan orang lain, okey, itu contoh. Komuniti pula kita tengok, orang kampung tu bagus lah, dia meraihkan orang luar datang. Contoh, tak kira lah parti A datang ke, parti B datang ke, layan semua sekali. Yang penting kita tak bermusuhan, itu contoh. Kemudian masyarakat kita sebut dalam konteks negara lah. Tengok, orang Malaysia bila pergi luar negara, mereka akan dipandang juga, ada setengah tempat dipandang tinggi. Kata, Malaysia bagus. Contoh orang Melayu, orang Islam kita pergi umrah, Malaysia bagus. Dia tengok orang Malaysia ni, dia secara tak langsung jadi duta kecil Malaysia ke luar negara, memaparkan apakah sebenarnya etika dan peradaban kita. Itu sebenarnya bila sebut masyarakat. Jadi itu orang Arab dah melihat kita. Kemudian pergi ke contoh main sukan kan. Orang Malaysia dia dah ada identiti etika dan peradaban dia sendiri. Itu orang Malaysia. Nak bagi contoh lain, contoh Jepun. Orang Jepun tengok, dia pergi mana-mana, dia tengok event-event sport. Selepas perlawanan, tengok apa masyarakat dia, atau budaya dia membersihkan tempat dia sendiri. Okey, itu contoh. Jadi itu nak ceritanya, penyataan etika dan peradaban ni dia berbeza-beza mengikut peringkat tadi. Peringkat ni
Yang mana awak sendirilah, bermula pada awak, bermula pada individu, yang mana kita semualah masing-masing. Okey. Okey, mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran, perkhidmatan etika mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Apa benda ni ya? Tiga lagi ya. Oh, tak ada, sikit je. Mungkin ini boleh kita masuk dalam tugasan. Tugasan. Ataupun dia sikit lagi kalau tak boleh tambah untuk masuk dia ni. Okey ya. Apa yang mungkin Ustaz boleh sebut, Malaysia ni adalah sebuah negara yang mempunyai negara yang mempunyai masyarakat yang berkaum Melayu, Cina dan India, yang mana kita ni kalau sebut masyarakat, okay, maksudnya gini, kita ni dalam masyarakat kita ni kita ada berbagai kaum. Kalau Sabah Sarawak lagi lah, ada Bajau, ada Kedasan Dusun, ada Murut, ada orang Semenanjung. Tu contoh kita nak cerita ni, mereka ni masing-masing mengikut konteks masyarakat. Kalau masyarakat kita ni Malaysia ni, kita ada kaum-kaum kita yang ada waktu-waktu tertentu kita akan saling hormat-menghormati. Ustaz kata gitu sebab kadang-kadang bukan kita kata ada waktu tertentu tak menghormati, tetapi kita tak berhati-hati dalam menjaga sensitiviti. Jadi kita nak bentuk etika dan adab-adaban yang cantik ialah kita menjaga keharmonian, kita menjaga sensitiviti dalam masyarakat kita. Itu maksud dia, mengikut konteks masyarakat. Dan mengikut negara, mungkin kita bagi contoh mudah, antara negeri dengan negeri, jangan tunjukkan semangat kenegerian yang menebal sehingga kita membezakan antara satu sama lain. Contohnya, kalau main bola sepak, Johor lawan Kedah ni biasa. Johor Kedah ni biasa gaduh lah kat stadium. Itu kita nak cerita dalam konteks negara lah lebih besar. Okay, kemudian pasaran, macam boleh kata pasaran ni macam kita nak memaparkan budaya orang Malaysia kita ke luar lah. Okay, budaya orang Malaysia yang luar ni. Mungkin contoh paling mudah, kita pergi tengok sesuatu sport, event sport, kita duduk Melayu, Cina, India duduk sama. Kau cakap Melayu, kau cakap India, kau cakap Cina, antara tiga-tiga ni boleh faham satu sama lain. Itu contohlah. Kita nak memasarkan produk etika kita, bukan pasar kita jual, maknanya kita promote lah kita punya budaya kita ni macam tu. Itu yang Ustaz boleh bagi tahu, boleh bagi gambarkan lah bagaimana. Okey, itu saja kot untuk hari ni, untuk topik ni saja. Mungkin kita akan jumpa pada minggu depan, kita masuk bab baru pula lah. Okey, insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Okey, selepas ni kita Ustaz akan bagi tugasan. Untuk tugasan tak heavy, just lebih menjawab soalan lah daripada Google Form lah. Okey. Okey, so itu saja untuk hari ni. InsyaAllah sekejap aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa tolong buat tugasan. Okay.